Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rufizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Peranan Parlimen penting dalam menyokong tindakan kemanusiaan di kawasan dilanda konflik dan bencana. Perkembangan program-program yang ditawarkan memastikan Politeknik Brunei kekal relevan dengan keperluan industri. Mesyuarat Perhimpunan Kesatuan Antara Parlimen IPU ke-151 dan mesyuarat berkaitan membawa tema menegakkan norma kemanusiaan dan menyokong tindakan kemanusiaan semasa krisis, menekankan kepentingan memperkukuh usaha kemanusiaan dan peranan Parlimen dalam melindungi golongan yang terjejas akibat konflik, bencana dan krisis global. Mesyuarat berlangsung pada 20 hingga 23 Oktober di Geneva, Switzerland. Delegasi Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Seri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib, yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara disertai oleh Yang Berhormat Bihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi perbahasan umum memberikan tumpuan kepada peranan Parlimen dalam memperkukuh undang-undang kemanusiaan antarabangsa dan menyokong tindakan kemanusiaan di kawasan yang dilanda konflik dan bencana. Ini termasuk tindakan bertanggungjawab bantuan kemanusiaan kepada mangsa peperangan terutamanya di Palestin. Jawatan kuasa tetap IPU juga telah bersidang bagi membincangkan isu-isu khusus dalam bidang keamanan, hak asasi manusia, pembangunan mampan dan hubungan antarabangsa. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pembangunan Mampan menumpukan perbincangan kepada peranan Parlimen dalam perlindungan perdagangan, tarif, pengelakan cukai korporat dan kesan perubahan iklim. Jawatan Kuasa Hal Ehwal Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pula membincangkan sistem pelbagai hala serta usaha memperkukuh kerjasama dalam menghadapi cabaran global. Forum Ahli Parlimen Muda menumpukan kepada usaha memperkasa penyertaan dan kepimpinan belia dalam Parlimen. Manakala Mesyuarat Majlis Tadbir Urus membincangkan laporan aktiviti IPU dan kemajuan pelaksanaan IPU strategi 2022-2026. Mesyuarat juga meluluskan belanjawan pelan tindakan wanita dalam Parlimen, pindaan kepada status dan peraturan IPU serta mempertimbangkan permohonan bagi keahlian termasuk bagi Majlis Mesyuarat Negara. Perhimpunan diakhiri dengan pembentangan laporan Jawatan Kuasa Tetap, penerimaan hasil perbahasan umum serta kelulusan resolusi-resolusi dan pindaan statut IPU. Kursus Program Perkembangan Eksekutif EDP siri ke-20 bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan dalam dasar awam dan pengurusan anjuran Kementerian Pertahanan merupakan mercu tanda usaha ke arah membentuk kepimpinan dan pengurusan dalam perkhidmatan awam dan merealisasikan matlamat wawasan Brunei 2035. Berucam pada majlis penonton program tersebut, Yang Berhormat Bihin Datuk Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Perukes Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua juga mengambil maklum akan penambahbaikan modul-modul di dalam program dan menghargai kerjasama kukuh yang berterusan Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew dengan Kementerian Pertahanan. Majlis tersebut berlangsung di Mes Pegawai Balkia Garrison. Yet amidst this progress, we must remain steadfast in the values that define true public leadership: empathy, fairness, integrity, accountability, and courage. These values ensure that technology serves humanity, never the other way around. Let artificial intelligence be a tool of dignity and inclusion, reinforcing trust and deepening the bond between government and citizen.
28 peserta menerima sijil tamat kursus. Program EDP merupakan platform penting bagi diplomasi pertahanan memperkukuhkan hubungan dua hala serta pembelajaran kolaboratif bersama negara-negara sahabat yang turut serta termasuk Malaysia, Kesultanan Oman, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Vietnam. This program has helped us apply what we've learned in public policy to the real world. It helps us translate theoretical policy goals into concrete actions of improving public safety and strengthen national resilience. Meningkatkan kemahiran kepimpinan strategik, adaptif dan pemikiran analytical dalam melaksanakan keputusan yang berasaskan evidence-based decision making dalam merancang dan melaksanakan inisiatif pembangunan infrastruktur pertahanan selaras dengan wawasan negara dan defence-wide policy paper. Kerjasama bersama Lee Kuan Yew School of Public Policy telah menekankan bahawa mencipta dasar bukan hanya soal analisis dan strategi tapi juga tentang empati dan pemahaman terhadap konteks sosial. Kecemerlangan dan semangat rakan-rakan peserta lain telah mendorong kami untuk sama-sama berusaha dengan lebih gigih, berfikir lebih mendalam dan memimpin dengan lebih berwawasan. These exchanges have deepened mutual respect and open doors for future collaboration, reminding us that good governance is a shared global endeavour. Politeknik Brunei terus melangkah ke hadapan dengan membuat perancangan untuk memperkembangkan lagi program-program yang akan ditawarkan bagi memastikan ia kekal relevan dengan keperluan industri serta bagi menjana dan menghasilkan graduan yang sedia pasaran sejajar dengan matlamat wawasan Brunei 2035. Pemangku Pengarah Politeknik Brunei menekankan perkara tersebut pada Majlis Convocation Politeknik Brunei ke-11 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Perakas. Pengiran Dr. Saiful Baharin bin Pengiran Haji Duraman menyatakan mulai Julai 2026, Politeknik Brunei akan memperkenalkan 3 program baharu bagi memenuhi keperluan industri yang sentiasa berubah serta membekalkan pelajar dengan kemahiran khusus yang relevan kepada sektor utama di negara ini dan serantau. Pada sesi sebelah pagi, penyampaian sijil kepada graduan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haja Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Pada sesi petang, penyerahan sijil disempurnakan oleh Pengiran Datin Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Saya kunci kejayaan saya ialah sentiasa fokus dalam setiap maklumat hidup dan juga membuat sesuatu dengan lillahi ta'ala, dan yang paling penting ialah restu dan juga doa ibu bapa saya lah. Menjadi seorang yang teratur dalam mengenal masa dengan cara berjaya tu dengan doa ibu bapa dan doa arwah ayah saya juga, dan dengan sokongan daripada semua keluarga, kawan-kawan juga. Berpegang kepada prinsip dengan tidak berputus asa atas segala cabaran yang saya lalui, dan sokongan daripada rakan-rakan dan juga pensyarah adalah yang terbaik untuk saya untuk jadi lebih fokus dan lebih bermotivasi dalam sepanjang pengajian ini. Radio Televisyen Brunei RTB pagi tadi menerima rombongan lawatan pelajar dari Sekolah Antarabangsa Brunei ISP. Lawatan diadakan di Kompleks Penyiaran Sungai Akar. Rombongan pelajar dialulukan oleh Awang Cheong Shi Kiong, pemangku pengarah RTB. Menyertai lawatan yang Teramat Mulia Pengeran Muda Muhammad Aiman, Ibni Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota, Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Antara pengisian lawatan, sesi takliman, lawatan ke Studio Jobli Emas TV, Studio Berita, Unit Pemberitaan serta Unit Penyuntingan Berita TV dan Radio.
Lawatan memberi peluang kepada para pelajar menyaksikan lebih dekat proses penerbitan rancangan serta berita TV dan radio. Kesedaran terhadap pentingnya membudayakan sifat pemurah diketengahkan semasa forum sempena Majlis Ilmu Pagi Daerah Temburong. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Forum sempena Majlis Ilmu 2025 bagi daerah Temburong berlangsung pagi tadi di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar. Membawa tajuk Dari Hati ke Hati, menanam budaya memberi dalam jiwa anak muda kita ni, forum diadakan sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Forum menekankan kefahaman dan kesedaran tentang pentingnya membudayakan sifat pemurah dan memberi dalam keluarga dan masyarakat. Kira-kira 400 peserta daripada pelbagai latar belakang menghadiri forum berkenaan. Baju yang banyak berhadapan dengan Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian penyelidikan dan dokumentasi dan bahagian pengajian Borneo, PEN Borneo menganjurkan program Simposium Sejarah Ketamadunan Islam di Nusantara. Program bertemakan Tinggalan Sejarah Sumber Ketamadunan Islam Nusantara bertujuan menghimpunkan para ilmuwan daripada pelbagai bidang ketamadunan Islam di rantau Nusantara. Hadir Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Dalam ucap tama simposium bertajuk Ketamadunan Islam di Brunei Masa Lalu untuk Masa Depan, Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, antara lain mengongsikan tamadun Islam di Brunei yang bertunjangkan Melayu Islam Beraja. 9 kertas kerja juga disampaikan yang memfokuskan tinggalan warisan sejarah berkaitan perkembangan tamadun Islam di rantau ini. 15 pemandu pelancong yang berdaftar di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan menerima sijil masing-masing setelah mengikuti latihan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan bagi industri hospitality dan pelancongan selama 3 hari. Penyampaian sijil diadakan petang tadi di Simeo Voktek, Gadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Salinah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah pelancongan. Latihan adalah sebahagian daripada komitmen jabatan berkenaan dalam usaha meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan pelanggan ke tahap yang cemerlang dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Delegasi Pusat Pertukaran Belia Korea di bawah program jangkauan belia antarabangsa mengadakan lawatan ke Sekolah Menengah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang dipilih sebagai salah sebuah sekolah di negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah program tersebut. Dianjurkan oleh Agensi Kerja Belia Korea, program berkonsep interaktif direka untuk memberikan peluang kepada belia Brunei turut serta secara bebas dalam pelbagai permainan tradisional Korea. Pusat Pertukaran Belia Korea secara aktif menjalankan pelbagai program pertukaran antarabangsa sebagai pendedahan kepada golongan muda, meneroka pelbagai budaya serta membangunkan kemahiran. Antara yang hadir, Awang Haji Abdullah bin Haji Ahan, Timbalan Pengarah Urusan dan Pemangku Ketua Pengarah Eksekutif Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Program latihan serantau mengenai pemerkasaan wartawan wanita untuk pelaporan krisis berakhir petang tadi dengan penyampaian sijil. Bengkel Anjuran Institut Perkembangan Penyiaran Asia Pasifik AIBD dengan kerjasama Program Antarabangsa UNESCO bagi Pembangunan Komunikasi IPDC dan Radio Televisyen Brunei RTB itu diadakan di sebuah hotel di Gadong.
Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Muhammad Zulkarnain bin Haji Ibrahim, pemangku timbalan pengarah RTB. Bengkel 3 hari itu bertujuan untuk menggalakkan kedaya tahanan dan memperkasa peserta untuk menyokong perubahan sistematik dalam amalan keselamatan bilik berita untuk wartawan wanita. Dari 3 hari kami berdiskusi ini, kami memformulasi apa nih yang kita bisa sampaikan kepada perusahaan, misalnya kepada government, tentang dorongan agar adanya protokol khusus untuk jurnalis perempuan. Banyak yang dipelajari yang boleh di-apply ataupun digunakan dan juga di-sharing, all the knowledge sharing to the colleagues in the organisation, especially regarding the risk management and risk awareness. More about empowering female journalist safety while in the field, because in Brunei I don't think we have like a proper understanding on how we should take care of ourselves when doing reporting. Pelbagai produk tempatan diketengahkan oleh pengusaha tempatan yang ikut serta dalam Pesta Ria sempena ulang tahun ke-20 Kompleks Membeli Belah Wahor Manggis. Diadakan selama 5 hari, pesta seumpamanya dijadikan sebagai platform untuk para pengusaha tempatan berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan dengan memperkenalkan produk yang dipamerkan. Pesta Ria memberi peluang kepada para pengunjung bermain permainan mini dan meluangkan masa bersama keluarga. This fun fair is open these 5 days from 9:30 a.m. until 9:30 p.m. So we giving out customer to enjoy and play mini games, fun fair kind of mini games, and they get free gift. Negara Brunei Darussalam baru-baru ini menyertai Sukan Siber Asia Tenggara 2025 iaitu pertandingan keselamatan siber serantau yang berprestij dengan tujuan mengukuhkan kerjasama serantau dan keupayaan pertahanan siber. Diadakan di Bangkok, Thailand, Persatuan Keselamatan Siber Brunei memaklumkan penyertaan wakil negara ke pertandingan tersebut menunjukkan komitmen berterusan dalam mendidik bakat muda selain meningkatkan kepakaran tempatan dalam bidang keselamatan siber. Operasi bersepadu Panyam dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bersama-sama dengan bahagian penguatkuasa Jabatan Buruh menyasarkan sebuah syarikat perniagaan di Mukim, Sengkurung. 5 warga negara asing diperiksa, seorang daripadanya diarah melaporkan diri ke bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai bekerja tidak mengikut jawatan tertera di dalam pasport. Sementara bahagian penguatkuasa Jabatan Buruh mendapati 3 kesalahan, iaitu majikan didapati menggaji pekerja asing tanpa lesen daripada Pesuruhjaya Buruh, melanggar syarat-syarat lesen pengambilan pekerja asing dan tempat kegiatan perusahaan tidak diisytiharkan ke Jabatan Buruh. Dalam satu lagi operasi bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Blain, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menyasarkan tempat penginapan pekerja asing di Mukim Liang. 9 warga negara asing diperiksa dan 7 daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. 2 daripadanya lari daripada majikan dan tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh, manakala 5 orang gagal mengemukakan sebarang dokumen sah dan dipercayai tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. 2 individu turut diarah melaporkan diri ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut kerana bekerja tidak mengikut jawatan tertera di dalam pasport. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan turut mengongsikan 2 sesi pendakwaan yang dijalankan di bawah Akta Imigresen Penggal 17.
Edwin Yun Kok Kim alias Muhammad Yazid Abdullah, seorang lelaki warga negara Malaysia, merupakan kes peralihan daripada pasukan polis di Raja Brunei, dijatuhi hukuman bagi 2 kesalahan iaitu mencuri dan masuk semula ke negara ini setelah diusir atau dipulangkan secara sah. Individu tersebut mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan bagi kesalahan pertama dan penjara selama 2 tahun 9 bulan serta 3 kali sebatan bagi kesalahan kedua. Hukuman berkuat kuasa pada 8 Oktober 2025. Sementara itu, Muhammad Babul Hossain, seorang lelaki warga negara Bangladesh, dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan dan 3 kali sebatan setelah mengaku bersalah bagi kesalahan tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Immigration mansuh. Hukuman berkuat kuasa pada 7 Oktober 2025.